Hai semua, nama aku Razi. Aku ingin ceritakan sebuah kisah yang berlaku sekitar tahun 2016 dahulu. Waktu itu, aku adalah seorang pelajar semester akhir jurusan arkeologi di salah sebuah universiti tempatan di Malaysia. Apa yang aku akan ceritakan ni, tiada siapa yang tahu kecuali beberapa orang je, dan kami semua yang terlibat diarahkan untuk merahsiakan perkara ini dari orang ramai. Jadi lokasi tempat ni aku tak akan dedahkan di mana. Tapi sebelum tu, kepada mereka yang tidak tahu, arkeologi secara ringkasnya ialah satu bidang untuk menyelidik dan mengkaji tapak-tapak bersejarah di dunia. Penyelidikan yang dilakukan oleh kami ini bertujuan untuk mendalami sejarah di sesuatu kawasan, dan hasil kajian akan memberikan manfaat kepada generasi seterusnya. Kalau korang pernah tengok filem Indiana Jones ataupun Tomb Raider, watak utama di dalam filem tu ialah ahli arkeologi. Sebagai pelajar semester terakhir bidang arkeologi, kami diberikan tugasan untuk mencari tapak bersejarah. Kami kena pergi ke situ dan buat penyelidikan. Markah akhir semester akan diberi berdasarkan laporan hasil penyelidikan yang telah kami buat. Tapi sebelum aku memulakan kajian, aku kena cari tempat bersejarah dan maklumkan kepada pensyarah sebelum dia buat surat rasmi membenarkan aku untuk pergi ke situ. Cari punya cari. Entah macam mana, aku tak jumpa tempat yang sesuai. Waktu penyelidikan dah nak bermula beberapa minggu lagi. Semasa aku tengah buntu mencari lokasi untuk aku menjalankan penyelidikan, bagaikan orang mengantuk disorongkan bantal. Pensyarah arkeologi aku yang bernama Sir Winston panggil ke pejabat dia untuk berbincang tentang sesuatu. Setibanya aku di pejabat dia, ada beberapa rakan sekelas sudah ada di situ. Mereka bernama Kila dan Nabil. Diorang ni pun belum jumpa lokasi tempat penyelidikan. Aku pun bagi salam, duduk dan berbual. Beberapa minit kemudian barulah Sir Winston cakap sebab kenapa dia panggil kami ke sini. Katanya, dia ada mendapat perlawaan dari penduduk tempatan di salah sebuah negeri untuk dia menyelidik satu gua misteri, di mana di dalam gua tu disyaki sebagai tapak arkeologi. Dan memandangkan aku, Kila dan Nabil belum ada tempat penyelidikan, Sir Winston memperlawa kami bertiga untuk ikut dia, di mana kami boleh menjalankan penyelidikan di situ pada masa yang sama menjadi pembantu dia. Kata Sir Winston lagi, jangan risau, pihak universiti tahu kita ke sini. Kos perjalanan ditanggung dan kamu semua akan saya pantau. Lokasi ini terletak di sebuah kawasan yang tinggi. Sebelum ni, tiada siapa yang tahu kewujudan tempat ini. Tapi disebabkan gempa bumi yang berlaku tahun lalu, satu lubang gua terbuka. Sir Winston merujuk kepada satu insiden gempa bumi yang berlaku di salah sebuah negeri di Malaysia tahun sebelum itu. Kami bertiga pun tak berfikir panjang dan bersetuju. Dipendekkan cerita, seminggu selepas itu bertolaklah kami ke negeri tempat lokasi ini berada. Pertama sekali, lokasi ini terletak di kawasan yang tinggi. Untuk naik ke atas, kami tidak akan melalui jalan yang biasa, malah kami perlu untuk meradu hutan belantara membuat jalan sendiri. Mujurlah ada seorang juru pandu ataupun guide yang bernama Steven yang juga orang kampung di situ membawa kami merentasi hutan menuju ke tapak arkeologi ini. Di dalam perjalanan, Kila tanya Sir Winston, di mana dia jumpa lokasi tempat ni? Sir Winston jawab, tempat ni baru ditemui oleh orang kampung yang memaklumkan kepada dia. Orang kampung kata ada beberapa peninggalan bersejarah yang mereka tidak dapat jelaskan berada di sini. Sir Winston kata lagi, kita kena tengok tempat tu dan cuba merungkai apa yang ada di dalam gua. Ini mungkin satu penemuan yang baru di dalam sejarah negara kita. Kami mendengar dengan kusyuk sambil kami menyelusuri hutan tebal. Setelah beberapa jam kami menyelusuri hutan dan berhenti sebanyak 3 kali. Akhirnya kami sampai ke mulut gua yang dimaksudkan oleh Sir Winston tadi. Apabila kami berada betul-betul di depan mulut gua, Steven pun cakap, "Okey,
dah sampai. Itulah tempat untuk masuk ke dalam, sambil tangannya menunjuk ke lubang gua. Sir Winston pula cakap, kita rehat sekejap di luar sementara kita sediakan semua kelengkapan untuk masuk ke dalam. Jadi kami pun bersiap untuk masuk. Semak semua peralatan macam torchlight, sarung tangan, tali dan peralatan untuk kami melakukan penyelidikan. Semasa berada di luar tengah bersiap untuk masuk ke dalam, Nabil tanya dengan Steven. Katanya, sebelum ni memang orang kampung tak pernah tahu kah pasal tempat ni? Steven jawab, tidak. Disebabkan lokasi ni berada jauh di dalam hutan tebal, tiada orang kampung yang tahu. Lagipun lubang ini hanya terbuka selepas gempa bumi terjadi tahun lalu. Sejak kebelakangan ni, banyak orang kampung yang mengadu. Mereka terdengar suara yang menyeramkan. Ada orang kampung yang berani-berani masuk ke dalam dan mereka menemui beberapa benda yang misteri seperti ukiran di dinding batu, tapi diorang tak masuk sampai ke dalam gua. Itulah, ada segelintir orang kampung yang kenal dengan Sir Winston. Diorang panggil Sir Winston datang untuk memeriksa apa sebenarnya yang berada di dalam gua. Sambung Steven lagi, kalau mengikut sejarah, legenda dan mitos rakyat tempatan di kawasan ni, ada kisah tentang kumpulan manusia yang tinggal di bawah tanah. Disebabkan mereka ni selalu melakukan kerosakan, mereka dipenjarakan di dalam tanah. Jadi ada ketika penduduk tempatan akan mendengar suara manusia dari dalam tanah. Namun begitu, ini hanyalah mitos dan legenda. Ada penduduk tempatan yang percaya fenomena-fenomena ganjil ini ada kaitan dengan kisah legenda di sini. Sedang rancak kami berbual, tiba-tiba Sir Winston bersuara, "Okey, semua dah ready? Jom." Sambil dia mengorak langkah masuk ke dalam mulut gua, diikuti dengan kami di belakang dia. Keadaan dalam gua agak gelap. Seperti juga gua-gua yang kami pernah masuk sebelum ini, tiada yang ganjil. Jalan punya jalan, sehinggalah lebih kurang 50 meter ke dalam. Mata kami terbuka luas bila kami melihat dua batang tiang yang melekat di dinding gua. Nabil bersuara, ini tiang apa? Kami segera suluh tiang tu dan kami nampak ukiran-ukiran seperti ukiran peradaban zaman silam. Sir Winston segera mendekati tiang tu dan memeriksa dengan teliti. Katanya tak mungkin, ukiran-ukiran macam ni tidak sepatutnya wujud di dalam negara kita. Ini membuatkan kami berpandangan sesama sendiri. Tapi pada masa yang sama, Sir Winston mengarahkan kami untuk melakukan kajian kami di situ dengan mengambil gambar, sampel tanah dan sebagainya. Tidak beberapa lama selepas itu, Sir Winston membawa kami untuk masuk dengan lebih dalam lagi di dalam gua tu. Jalan punya jalan, lebih kurang 80 meter masuk ke dalam gua. Kami dikejutkan dengan bunyi jeritan daripada sesuatu. Steven segera mengarahkan kami untuk bersembunyi. Sembunyi katanya. Jadi kami masuk ke dalam celah-celah batu dan bersembunyi dari benda yang menjerit dari dalam gua tadi. Tidak beberapa lama, kami terdengar seperti suara sesuatu berbual. Ibarat ramai orang yang berada di dalam gua tersebut. Inilah yang didengari oleh penduduk kampung sebelum ini. Kami juga mendengar bunyi tapak kaki sesuatu yang besar berjalan mundar-mandir ke sana sini. Bunyi ini kedengaran seperti bunyi tapak kaki orang ramai. Aku cuba dengar betul-betul apa yang diorang bualkan, tapi bahasa diorang ni tiada di antara kami yang faham. Beberapa minit kemudian, keadaan menjadi sunyi. Sir Winston tekad, katanya kita kena tengok apa yang ada di dalam gua. Aku dan Nabil angguk, tapi Kila dah ketakutan dan memutuskan untuk keluar dari gua dan tunggu di luar. Dengan itu, tinggal kami berempat. Aku, Nabil, Sir Winston dan Steven. Kami keluar dari celah batu dan teruskan perjalanan masuk ke dalam gua. Lebih kurang 250 meter di dalam gua. Langkah kami terhenti sebab
Di depan kami adalah sebuah lereng. Melihat ke bawah, keadaan sangat gelap. Itu adalah satu kawasan lubang yang sangat dalam. Semakin kami dekat, semakin kami perasan ada bau busuk yang keluar dari lubang tersebut. Bila kami berada di pinggir, kami pandang ke bawah, tiada apa yang kelihatan. Kini kami ibarat semut yang berada di pinggir perigi. Sir Winston kemudian menyalakan suar dan membuang suar tersebut ke dalam lubang. Mengambil beberapa saat juga untuk suar itu sampai ke bawah. Tapi bila ia sampai ke dasar, punyalah kami terkejut bila terdapat palang-palang besi, ibarat palang besi penjara yang menghalang sesuatu daripada keluar. Pada masa yang sama, di bawah palang tersebut, kami melihat ratusan makhluk berbadan besar dan berbulu, bermata merah melihat kami di atas. Mereka kemudian menjerit dan cuba untuk membuang badan mereka ke atas, tapi palang-palang besi itu menghalang mereka dari keluar dari situ. Walaupun mereka cuba berkali-kali, mereka tidak dapat keluar. Ini diikuti dengan ngauman menyeramkan yang membuatkan seluruh gua bergema. Masa ni kami semua dah cemas, tak tahu apa yang kami lihat, tak tahu apa yang jadi. Keluar dari mulut Winston, ini ialah penjara. Disebabkan makhluk-makhluk di bawah lubang tu menghempas badan mereka berkali-kali di palang besi yang memenjarakan mereka, ia menyebabkan gegaran di seluruh gua. Aku tengok ke belakang dan perasan kalau kami tidak keluar dari situ sekarang, gegaran ini akan menyebabkan pintu gua tertutup. Kami segera membuka langkah 1000 menuju kembali ke pintu masuk dan mujurlah sebelum laluan masuk ke dalam gua runtuh. Kami sempat keluar. Laluan masuk tadi pula tertimbus. Ketika berada di luar, Kila terkejut melihat kami yang berlari lintang pukang. Kesemua kami tersungkur ke tanah dengan perasaan cemas bercampur keliru. Kami mengambil beberapa minit untuk bertenang. Aku jelaskan semua dengan Kila sebelum kami melangkah keluar dari hutan. Di dalam perjalanan pulang, rancak kami membincangkan apa benda yang kami lihat. Sir Winston membuat kesimpulan itu adalah satu kisah mitos dan legenda yang menjadi realiti. Dia membuat kesimpulan itu ialah sebuah penjara yang memenjarakan makhluk yang ganas. Ada sebab kenapa mereka berada di situ selain menggelar makhluk di situ sebagai orang bawah tanah. Kata Sir Winston lagi, orang ramai ataupun orang awam belum bersedia untuk tahu perkara ini. Jadi, lebih baik ini dirahsiakan dari orang ramai. Dia mengingatkan Steven supaya tidak menceritakan apa yang kami lihat di dalam gua pada orang kampung yang lain. Begitu juga dengan kami. Kami tidak dibenarkan untuk menceritakan ini kepada sesiapa pun. Tapi malam ini, rahsia bukan lagi rahsia. Sekarang korang pun tahu. Sekali lagi, di mana lokasi gua ini biarlah aku rahsiakan. Itulah kisah aku tentang gua orang bawah tanah.